Hadirin yang dihormati sekalian, itizam keenam adalah melestarikan ekosistem pemboleh daya. Ya, ini kita melestarikan ekosistem pemboleh daya, yang mana itizam ini menuntut kita proaktif dan relevan mengikut peredaran zaman yang dipacu ekosistem pemboleh daya yang komprehensif, kondusif dan berinovatif menerusi kecekapan urus takbir, kemampanan kewangan, ya, itu dia antara pemboleh dayanya, perluasan teknologi digital dan kebitaraan citra demi kesejahteraan warga. Itu dia pemboleh dayanya. Yang mana inisiatif yang pertama ialah kampus pintar dan digital. Pelan kampus pintar UMPSA berfokus ke arah transformasi digital di dalam pemodenan proses kerja. 5 teras yang menjurus kepada pembangunan kampus pintar adalah pembelajaran, pengurusan, penjagaan kesihatan, governance dan komuniti. Untuk beberapa tahun yang kebelakang, asas bagi pengzahiran kampus digital di UMPSA telah dilakukan secara bersasar dan berfasa. Jadi pada tahun 2024, UMPSA akan meneruskan lagi agenda kampus pintar dan digital ini dengan 3 strategi utama, iaitu yang pertama, peningkatan infrastruktur teknologi yang akan memfokuskan kepada usaha untuk mewujudkan satu digital ID bagi warga UMPSA. Oleh One Digital ID ini akan membolehkan warga UMPSA untuk menggunakan hanya satu ID untuk mengakseskan pelbagai platform dan perkhidmatan digital yang sedia atau akan dibangunkan di UMPSA. Especially keselamatan lah. Mana Cik Nazri? Ada? Oh, ada. Cik Nazri, IGP. Dia akan pastikan antaranya keselamatan. Ya. Dia ni ada the front line, dia akan mula masuk situ. Jadi bagi memastikan penggunaan satu digital ID ini akan berjaya dilaksanakan, pihak DTEC UMPSA, Cik Rashid, ada, duduk sebelah dia, sebelah bos dia, okey, akan terus melaksanakan langkah penambahbaikan untuk meningkatkan tahap integrasi platform digital atau digital platform collaboration bagi kemudahan warga UMPSA. We try our level best. Sasaran bagi strategi ini adalah mewujudkan satu digital ID dan platform digital collaboration. Strategi yang kedua ialah mewujudkan dan menguruskan data raya UMPSA. Data raya ialah satu konsep yang tidak asing lagi dalam dunia sekarang ini, malahan menjadi satu kewajipan kepada industri, perniagaan dan negara untuk memastikan bahawa kompetensi pengurusan data raya ini sentiasa dipertingkat dan menjadi keutamaan dalam pengurusan organisasi. Profesor Madia, Dr. Yenoyanti bersedia. Ya, ini you punya responsibility kan? Pada tahun ini, kita dapat melihat dan merasai kepentingan data raya ini apabila kerajaan mewajibkan pengisian data peribadi di sistem padu bagi menentukan individu yang layak menerima subsidi kerajaan. Isilah borang, isilah, jangan tak isi. Kalau tak isi, rugi nanti. Oleh yang demikian, untuk membolehkan UMPSA meningkatkan kapasiti pengurusan data raya UMPSA, pihak DTEC akan mewujudkan platform data raya UMPSA yang akan memberi impak positif dan penting untuk membantu pengurusan memperolehi valuable insights, meningkatkan produktiviti dan efisiensi serta memacu inovasi berasaskan dapatan data raya. Impaknya setiap keputusan yang dibuat oleh pengurusan adalah berasaskan data yang diperolehi mengikut keperluan dan keupayaan semasa serta dibuat secara tuntas dan cepat. Sasaran bagi inisiatif ini adalah mewujudkan satu platform data raya. Strategi yang ketiga ialah pemodenan infrastructure sistem bagi mencapai E2E, end-to-end system, di mana agenda kampus pintar ini perlu mempunyai objektif untuk memberi pengalaman penggunaan perkhidmatan digital yang mudah diakses serta mencapai sasaran perkhidmatan yang telah ditetapkan. End-to-end system merujuk kepada satu sistem yang komprehensif meliputi keseluruhan proses kerja yang tidak bergantung kepada sistem ataupun proses luar. Sistem ini akan memberi kesan positif kepada organisasi UMPSA
untuk menyediakan dan memberi perkhidmatan digital dengan lebih efisien tanpa bergantung kepada manual intervention. Suka saya ingatkan juga bahawa setiap aplikasi mudah alih atau mobile apps ini perlulah menitik beratkan aspek keselamatan data, ya, bersifat reliability dan resilience serta meningkatkan user experience agar ia tidak menjadi projek gajah putih pada masa akan datang. Inisiatif kedua di bawah Iktizam ke-6 iaitu agenda Kampus Lestari UMPSA, dan warganya memang sudah tidak asing lagi dengan agenda ini. Pencapaian kecemerlang kita saban tahun, ya, dalam UI Green Metric membuktikan komitmen warga UMPSA dalam memastikan agenda ini berjaya dilaksanakan. Amat saya hargai. Namun begitu, terdapat lebih banyak strategi untuk kita bersama-sama berusaha dengan lebih gigih lagi agar kelestarian kampus UMPSA ini terus kekal dengan keselesaan dan kesihatan warga kampus. Oleh yang demikian, kita mesti meneruskan usaha mempromosikan tanggungjawab sosial dan membudayakan culture of sustainability di kalangan warga UMPSA. Sehubungan itu, agenda kampus Lestari pada tahun ini akan terus diperkasakan dengan beberapa strategi, iaitu yang pertama, memperkukuhkan penggunaan sumber tenaga boleh dibaharui. Alhamdulillah pada tahun ini kita telah berjaya menyiapkan projek solar di UMPSA Pekan secara berfasar dan kini telah berfungsi dengan baik dan dinikmati oleh semua warga kampus. Projek solar ini akan terus dipertingkatkan dan diperluaskan ke kampus Gambang dengan menyasarkan 50% penggunaan sumber tenaga boleh diperbarui dalam kampus. Suka saya ingin mengingatkan bahawa setiap warga UMPSA bertanggungjawab penggunaan tenaga seperti air. Rupanya UMP ni banyak guna air. Saya pun tak tahu sebab apa kita banyak guna air. Ni Cik Izzuan, sebab apa banyak air pakai? Ataupun banyak bocor? Kampus kita ni banyak air. Kita banyak pakai air. Tak tahulah siapa yang mandi banyak sangat ni. Banyak guna air. Ya? Betul, kita terlalu tinggi kita punya bil, ya. Lately, mungkin pelajar hari-hari dia mandi, mungkin 5 kali sehari dia mandi kan. Staf ni tak tahulah dia buat apa. Elektrik dan penghawa dingin perlu dah digunakan secara berhemah dan tidak melakukan perbaziran. So in fact, ada satu teknologi baru yang akan diperkenalkan. Saya telah dihubungi oleh Exco Negeri untuk kita lihat kepada penggunaan new LED baru. Cik Izzuan akan dihubungilah. Strategi yang kedua ialah pemperkasaan usaha dan inisiatif kitar semula. Sisa kampus. Warga UMPSA ini telah berjaya mencapai populasi hampir 20,000 orang termasuk student dan staf yang terdiri daripada di mana setiap individu sudah pastinya menggunakan pelbagai sumber. Asas seperti kertas, plastik dan pelbagai bahan lain untuk keperluan kerja, pembelajaran dan kehidupan di dalam kampus. Natijahnya UMPSA perlu menguruskan sumber yang telah digunakan ini untuk memastikan kebersihan kampus terpelihara dengan baik. So kaedah yang terbaik untuk pengurusan ini ialah kitar semula yang merupakan satu komponen penting dalam waste management. Tiada gunanya kampus yang menghijau sekiranya kita tidak mengamalkan gaya hidup kita semula dalam kehidupan seharian, baik di rumah ataupun di kampus. Pada tahun ini kita akan menyasarkan 25% kadar kita semula sisa kampus. Kita harus sentiasa mengingatkan diri kita bahawa tanggungjawab menjaga kebersihan dan mengamalkan budaya kita semula ialah tanggungjawab setiap individu. Warga UMPSA yang saya kasihi sekalian, sekiranya kita komited dalam melaksanakan dua strategi tadi, maka universiti dapat melakukan penjimatan dalam perbelanjaan pengurusan tenaga dan sumber. Penjimatan ini sangat penting kerana dana yang diperolehi oleh universiti daripada kerajaan sangat terhad, terutama dalam aspek pembangunan fasiliti dan kemudahan. Hasil penjimatan merupakan salah satu sumber kewangan yang akan digunakan di dalam kampus. Namun, ini saya dengan Datuk Zainuddin Bendahari ya, akan memastikan kewangan kita ini dapat kita lakukan dengan baik untuk kita susun strategi bagaimana mengurusnya.
Namun begitu, pihak pengurusan UMPSA melalui PPH terus komited dalam memastikan pembinaan dan penambahbaikan prasarana di UMPSA terus dibangunkan skala inklusif. Terima kasih Cik Izzuan, banyak Izzuan Ismail. Betul ya? Dua-dua nama tadi Dr. Izzuan Ismail sama juga kan? So image bertukar ya, nama sama. Ya, tapi tanggungjawab tadi memang kita tahu banyak kita dapat dana-dana untuk penyelesaian usang bagi meningkatkan. Dan you have to tell us basically what need to do. Just true, bagi tujuan ini, strategi yang ketiga ialah meningkatkan fasiliti dan kemudahan warga kampus dan OKU. Pelaksanaan projek ini akan dibuat berdasarkan keupayaan kewangan semasa dan kelulusan bajet dalam kementerian. Pihak PPH dan OKU UMPSA di bawah Dr. Munirah bersama-sama pengurusan UMPSA akan terus mempergiatkan usaha mencari dana. Inisiatif ketiga di bawah Iktizam yang keenam, ada lagi satu, kelestarian kewangan. Kelestarian kewangan merujuk kepada keupayaan organisasi untuk mengekalkan kestabilan operasi kewangan dalam tempoh jangka panjang. Kelestarian kewangan sangat penting untuk memastikan kestabilan operasi dan pembangunan masa hadapan serta kemampanan universiti untuk mendepani arus perubahan ekonomi dan teknologi global. Sebagai sebuah universiti awam, dana utama yang diperoleh UMPSA hanya mencukupi untuk beberapa komponen pembelajaran seperti emolument, gaji dan sewaan. Justru itu, UMPSA perlu berupaya untuk memperbagaikan usaha dalam meningkatkan jumlah pendapatan tahunan. Oleh yang demikian, bagi memastikan UMPSA mempunyai kewangan yang mampan, dua strategi utama akan diperkenal pada tahun itu. Yang pertama, peratusan peningkatan pendapatan berbanding jumlah keseluruhan perbelanjaan operasi tahunan dengan mensasarkan 20% penjanaan perbandingan perbelanjaan. Ya, Datuk Dian, ya? Boleh, ya? Pihak bendari akan menggalas tanggungjawab ini bersama-sama dengan jabatan dan fakulti bagi merangka pelan tindakan yang efektif dan tidak mengabaikan kebajikan serta memberi kesan negatif kepada operasi. Keuntungan bukanlah menjadi satu-satunya matlamat utama dalam strategi ini. Namun begitu, langkah proaktif bertujuan meningkatkan pendapatan perlu diperhalusi dan dijayakan secara optimum mengikut prosedur yang dibenarkan berasaskan keupayaan setiap jabatan. Strategi kedua, peningkatan endowment Yayasan UMPSA. Sebagai Naib Chancellor, saya sangat berbesar hati untuk berkongsi bahawa Yayasan UMPSA terus berkembang dan memberi impak yang besar kepada kebajikan mahasiswa serta kemajuan universiti. Usaha gigih Yayasan UMPSA dalam mengumpul dana daripada pelbagai pihak telah membolehkan UMPSA menyediakan pelbagai inisiatif bantuan dalam program pendidikan kemasyarakatan yang memberi manfaat kepada komuniti universiti dan masyarakat setempat. Cik Jamil, CEO. Ada? Oh, di ujung sekali. So, alhamdulillah kita dapat mengutip yang berjaya. Malam tadi pun dah ada satu pengumuman dibuat kepada stafnya juga. Pada tahun lepas, kita telah menyalurkan perbelanjaan sebanyak 2.9 juta untuk pelbagai inisiatif, manakala hasil sumbangan yang diterima mencapai 3.4 juta. Yayasan UMPSA perlu terus mengalokasikan dana untuk pelbagai program termasuk zakat pelajar, beasiswa Yayasan UMPSA dan derma siswa rakan kerjasama, insentif pendidikan, kecemerlangan, bantuan komputer riba, bantuan bencana, bantuan zakat staf, serta program CSR dan komuniti. Inisiatif yang keempat di bawah Iktizam keenam ialah ekosistem sejahtera. Sesungguhnya kesihatan, keselamatan dan kebajikan mahasiswa, warga UMPSA sentiasa menitik beratkan oleh pengurusan UMPSA dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilaksanakan. Ini Tuan Pendaftar, Datuk Pendaftar akan memastikan ianya dapat dilakukan dengan baik. Warga yang sihat dan kampus yang selamat serta kondusif merupakan satu ekosistem yang terbaik untuk meningkatkan produktiviti kerja serta menghasilkan perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Selain itu juga, ekosistem yang dilengkapi dengan ciri-ciri inklusiviti yang tidak mengabaikan golongan OKU. Bagi menzahirkan ekosistem yang sejahtera, 3 strategi utama akan direncana dan dilaksanakan tahun ini, iaitu yang pertama, ekosistem OKUMP SA lah.
yang inklusif dan kondusif. Penubuhan pusat OKU UMPSA telah meletakkan UMPSA selaku salah satu penyedia utama kemudahan latihan dan fasiliti OKU di negeri Pahang yang mendapat kepercayaan serta peruntukan daripada pelbagai kementerian dan agensi. Tahniah OKU UMPSA. Sumbangan itu, pusat OKU UMPSA perlu lebih aktif dan inovatif dalam memastikan pencapaian kecemerlangan ini dapat dikekalkan dan ditambah baik pada masa akan datang melalui pelbagai siri latihan seperti kursus asas bahasa isyarat yang berupaya dimanfaatkan oleh warga OKU di kalangan staf atau pelajar dan komuniti. Selain daripada itu juga, inisiatif yang lebih mampan perlu difikirkan dan dilaksanakan untuk menjamin dana peruntukan yang berterusan bagi kelangsungan aktiviti di pusat OKU UMPSA. Inisiatif seperti rakan kerjasama dengan industri serta agensi membolehkan aktiviti-aktiviti pusat OKU UMPSA dilaksanakan secara kerjasama dari aspek kos penganjuran di samping penjanaan pendapatan melalui kemudahan atau latihan yang sedia ada di pusat OKU. Strategi yang kedua yang menumpukan kepada aspek keselamatan warga kampus UMPSA, intervensi kesedaran keselamatan perlindungan, yang mana strategi ini akan melihat secara khusus pelaksanaan tindakan bagi mengurangkan keselamatan jalan raya dan ketenteraman awam dalam kampus. Bahagian keselamatan IGP, Cik Nazri, UMPSA akan mempergiatkan usaha dalam mempromosikan kesedaran keselamatan jalan raya, keselamatan harta benda awam di dalam kampus dan juga ketenteraman awam di kalangan warga kampus di samping penguatkuasaan yang berterusan. Manakala strategi yang ketiga ialah inisiatif kesihatan holistik yang meliputi fizikal, mental dan spiritual. Peningkatan usia dan gaya hidup yang tidak sihat serta faktor tekanan hidup merupakan faktor penyumbang utama kepada peningkatan masalah kesihatan fizikal dan mental di kalangan warga UMPSA. Usaha Jabatan Pendaftar melancarkan program gaya hidup, kena ikutlah, yang dirasmikan oleh Menteri Belia dan Sukan baru-baru ini, merupakan salah satu usaha untuk mempromosikan kepentingan penjagaan kesihatan. Oleh yang demikian, saya menyeru kepada semua warga kampus bersama-sama kita menjaga kesihatan fizikal dan mental dengan memperbanyakkan aktiviti bersukan, pemakanan yang seimbang serta sentiasa mengamalkan ibadah yang dituntutkan oleh agama. Dekatkan diri dan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat, membaca Al-Quran, berzikir dan hadir ke majlis-majlis ilmu akan memberi kesan yang positif dalam mengurangkan tekanan hidup. Sasaran UMPSA pada tahun ini ialah sekurang-kurangnya 1% penurunan prevalent faktor risiko penyakit tidak berjangkit di kalangan yang penyakit tidak berjangkit ini macam darah tinggi. Dr. Khairul. Dr. Khairul ada? Betul ya? Salah saya pula kata ini. Penyakit yang tak berjangkit tu yang tak berjangkit seperti darah tinggi. Dia tak jangkit kepada orang. Dr. Hilmi, you ada darah tinggi kan? Dia tak berjangkit kepada Prof. Mahathir. Dia tak berjangkit. Darah tinggi tak berjangkit. Darah manis pun, darah manis. Diabetes pun tak berjangkit. Betul ya? Yang tak berjangkit ni, masalah yang tak berjangkit ni, yang sendiri yang buat. So, kita kena adakan gaya hidup yang sihat dalam kampus. Kita nampak, track kita ialah rekod kesihatan kita tinggi. Begitu juga pelajar. Pelajar pun kena aktif. Jangan duduk di katil saja. Yang 3K tadi kan. Katil, kafe dan kelas. Ya, kelas pergilah tapi jangan banyak di katil dan di di kafe. Di mana penyakit tidak berjangkit di kalangan warga UMPSA yang akan dilaksanakan oleh Pusat Kesihatan UMPSA bersama dengan setiap jabatan dan fakulti. Kita ada Pusat Sejahtera Puan Faridah. Mana Puan Faridah? Yang mana yang akan memastikan juga dari segi kesihatan mental. Menguruskan, jadi seterusnya inisiatif yang kelima dan terakhir di bawah Itizam yang keenam, iaitu kecemerlangan sistem pengurusan universiti, iaitu mengurus universiti pada ketika ini sangat berbeza berbanding 20 tahun atau 10 tahun yang lalu. Justru pentadbir UMPSA perlu sentiasa peka dengan kehendak dan trend semasa supaya perkhidmatan yang diberikan mencapai standard dan keperluan pemegang taruh. Budaya inovasi perkhidmatan serta perlu dizahirkan dalam tindakan seperti mengurangkan kebergantungan dalam proses kerja secara manual dan birokrasi yang tidak perlu tetapi menepati tata kelola yang berintegriti.
Sehubungan itu, dua strategi utama tahun ini untuk meningkatkan kecemerlangan sistem pengurusan universiti, iaitu meningkatkan penyertaan PTJ dalam Convention KIK, Horizon baru dengan sasaran 25% PTJ menyertai Convention KIK tersebut. Juga meningkatkan skor audit dalaman EKSA berdasarkan kriteria pensijilan audit mampu dengan sasaran 25% PTJ yang mencapai markah 80% audit dalaman EKSA selaras dengan kriteria pensijilan audit mampu.